Apa Allah SWT tak kenal kau ke dia? Kau dia ada buat salah ke apa yang Nabi SAW tak panggil tu? Termasuklah Umamah. Umamah anak kepada Abul As bin Ar-Rabi', anak kepada Zainab, cucu Nabi hak lain. Ada lagi yang bernama Ali, anak Zainab tu. Hak ni anak Fatimah ni Zainab namanya. Ummu Kulsum ada juga, Ummu Kulsum. Padahal Ummu Kulsum itu dari segi kelahirannya lebih dulu daripada Sayyidina Hasan, daripada Sayyidina Husain, lebih dulu. Hak tu kita nak tahu, hak tu kena tengok sejarah lah pula, kena tengok sejarah. Pas sejarah dia tak serupa pula. Kita nak tahu hak mana betul, hak asalnya memang rumit. Tapi satu perkara yang jelas kepada kita, apa hak lain-lain ramai lagi ada, sama ada daripada cucu dia, anak Fatimah, anak Sayyidina Ali sendiri, ataupun daripada anak dia hak lain, anak Sayyidina Uthman ke, dengan anak Nabi SAW tu ada cucu. Bapa yang tak panggil hak tu selimut letek? Salah ke apa nama tu? Salah ke apa? Nampak Nabi SAW ni sebagai datuk pilih kasih, tak sesuai dengan Nabi SAW. Nabi bukan lagu tu. Kita boleh belajar agak dia kalau kita terima hak tu daripada Nabi SAW. Pilih kasih. Kalau kita ada cucu, utamakan hak ni tak sacak. Begitu. Adakah hak tu yang kita boleh pelajari daripada cerita? Tak mungkin lagu tu. Nabi SAW tidak begitu sifatnya. Sayangnya kepada cucu-cucu dia serupa. Dan hak mana kita boleh buat contoh kepada dia. Itu hak ni memang payah. Pada tu kalau kita nak kata Nabi SAW tak kenal kerana yang Umamah tu kemudian menikah dengan Sayyidina Ali, tak kenal kan? Kalau tak kenal, Fatimah tak kenal pada Umamah tu. Fatimah tak kenal. Ni Fatimah kata, kalau aku mati, kalau nak menikah dengan Umamah, anak saudara dia. Maknanya Umamah sudah besar, ada dah. Apa ya Nabi SAW tak tudung kata? Itu ilat. Tengok dalam satu hadis yang kadang-kadang sanad dia sahih, berapa banyak ilat terdapat dalam hadis itu. Padahal kadang ada ilat lagu ni, boleh ke tidak kita tinggalkan hadis itu? Ni yang kita nak tahu, kaedah tu. Kadang-kadang orang boleh buat, dia ambil sanad ada dalam Bukhari tu kan, ambil sanad tu buat mana-mana, bubuk sambung. Boleh, pak kita mana tahu, awak tak biasa tengok kitab Bukhari. Pergi jual mana-mana, start mana-mana, negeri mana-mana yang orang tak ngaji pun Bukhari, start situ. Pas mula tersebarlah daripada situ. Tu bahaya. Pas untuk mengesan benda-benda ni perlu kepada pengetahuan tentang ilat hadis. Ni ada dalam Nasa'i. Seterusnya Ibnu Majah. Yang kena kitab Ibnu Majah. Ibnu Majah ni yang ambil belakang hak sahih, hak dhaif, hak mungkar, hak maudhu' pun ada. Ibnu Majah. Pak kita kata apa ya, ulama-ulama kita dipilih Ibnu Majah ni sebagai kitab yang kena jadi sunan sittah, atau orang panggil sihah sittah, kitab sahih hak nah buah kitab sahih. Padahal banyak lagi kitab lain hak lebih sahih jauh daripada Ibnu Majah tu. Pilih hak tu. Sebab itulah di kalangan ulama hadis ada beza pendapat juga. Ada yang mengatakan bukan Ibnu Majah tapi Muwatta' Imam Malik. Ni salah satu daripada hak ni. Setengah yang lain pula kata tidak, sebagai ganti kepada Ibnu Majah itu Sunan Darimi katanya. Sunan Darimi hak tu lebih tinggi lagi kedudukannya hadisnya. Bahkan hadis-hadis yang munqati' balagha Imam Malik dalam Muwatta' itu dalam Darimi itu disebutkan secara ittisal riwayat. Bapa tidak masuk Darimi? Sebenarnya orang ramai keliru. Dia ingat hak ni lah, kitab-kitab ni lah yang mengumpulkan paling banyak hadis-hadis yang sahih. Hak lain tu rendah lagi, kuranglah hadis sahih ada dalam dia. Itu tak kena. Sedangkan sihah sittah atau sunan sittah ni disebut dan dipelajari dengan maksud untuk melahirkan muhaddis. Bukan itulah benar kitab yang paling terpilih.
dah paling kurang hadis maudhu' ataupun hadis dhaif dalam dia. Tidak kerana tu. Dan dia dikatakan begitu pun kemudian dah lepas tu khilaf pula, ni kata gini, ni kata gini. Kalau nak kira dari segi kesahihan, banyak lagi hal lain lebih tinggi kedudukannya dari Ibnu Majah. Tapi kenapa Ibnu Majah dipilih oleh kebanyakan ulama untuk buat ngaji? Jawabnya apa ni, dengan maksud kita dapat mengesan sendiri hak mana hadis sahih, hak mana hadis dhaif. Dah kita belajar dah 4-5 butir dah sebelum tu dengan apa ni Tirmizinya, khilaf ulama ni boleh pergi khilaf sekat mana, boleh pergi khilaf sejauh mana, boleh pergi khilaf, belajar dah dalil masing-masing, belajar dah hadis sahih, cara nak keluar hukum, belajar dah sanad-sanad yang sahih yang banyak pun sudah belajar dah, illa hadis pun tahu dah. Sekarang ni dah tahu belaka, terang pilih sendiri, tentukan sendiri hak mana hak sahih, hak mana hak dhaif, tentukan sendiri. Sebab sebahagian besar daripada perawi-perawinya itu sudah kita biasa dalam kitab-kitab lain, biasa dah, kita sudah tahu dah kedudukan dia setara mana. Apa tu hak naknya kita tentu sendiri setara mana, ada ni maudhu' ke tidak. Ibnu Majah ada sekarang ni, yang tersebar sekarang ni dengan tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi tu, hak tu dia raya dah hadis ni apa ni dhaif ke munkar ke maudhu'. Memanglah senang lah. Tapi untuk orang buat ngaji tak boleh hak tu. Dia boleh hak tak ada. Boleh hak tak ada. Tak ada keputusan ulama. Jadi raya tak ada. Dah kita cuba tentukan sendiri berdasarkan ilmu yang kita sudah belajar sebelum tu. Hak itulah yang terbaik. Supaya untuk kalau kita nak melatih kita kemah nahu lah, kita kata kemah nahu, baca hak tak ada baris lah. Baru-barulah apa ni itu sungguh. Kalau duk baca hak ada baris semacam, tak jadi. Tidak jadi apa ni praktis, tak boleh nak praktis. Baru kita boleh praktiskan hak kita belajar tu apabila nahu, kalau dari segi nahu hak tak ada baris, baca hak tu. Supaya juga hadis ni hak tak ada tahqiq, tak ada apa hak tu. Barulah ataupun untuk kita mula-mula tak apa juga tadi kita tengok ni ulama kata maudhu'. Sebab apa? Cuba tengok bagi kita hak baru supaya mudah ingat sikit. Waktu ada dia ni dalam sanad dia tu, waktu ada dia ni misalnya, pas dia ni selain daripada sunat Abi Daud ada dalam selain daripada sunat Ibnu Majah dalam Abu Daud ada ke tak ada? Kalau ada, apa lagu mana Abu Daud? Hak tu nak tahu. Pada dengan belajar dan buah kitab ni, dia kira memadai dah lah. Memadai dah untuk seseorang itu jadikan pedoman, panduan, dan untuk dia menentukan hadis. Suka-suka dia sudah ada dah satu kemantapan lah, orang kata dalam jiwa dia. Sama ada dari segi nak buat beramal, lama duduk mengaji, sama ada nak menilai cerita. Lepas tu dari segi keterbukaan dia, sifat terbuka dia tu, sikap terbuka dia dalam mazhab, dalam apa, situ lah baru dapat. Lepas tu kita ni dalam usaha ke arah itulah, dalam usaha ke arah tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada akhir-akhir ni kecenderungan atau peminat untuk belajar hadis semakin nyata lah dalam masyarakat kita, semakin nyata. Kerana sebagaimana kita tahu, semua golongan mana pun pekoh pun dia kata kalau khilaf, kalau apa-apa bala Quran dan Sunnah, situ juga Quran dan Sunnah. Orang kata tasawuf pun kata lagu tu juga. Dia kata tu sudut raya wali secara mana pun, kalau dia tak pakai Quran dan Sunnah tak jadi. Maknanya kena tahu Quran dan Sunnah juga. Segala ajaran ataupun amalan atau apa, kita kena kita kena tengok, kita kena letak di hadapan Quran dan Sunnah. Jadi kena tahu Quran dan Sunnah juga. Ataupun dalam bab maghazi, bab sirah apa, begitu je.
Hak paling sahih, hak paling moleknya iaitu hak ada dalam kitab-kitab hadis.